Jadi kita orang berdiri pelan-pelan berjalan pergi kat pintu tu, berdiri belakang pintu dengan sangat jelas bunyi ketawa budak-budak tu memang macam betul-betul dia orang ni ada dekat belakang ataupun sebalik pintu tu je. Jadi tanpa melengah masa, Sili terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Baiklah, disclaimer sebelum kita mulakan cerita untuk hari ini. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Jadi sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan pemudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM akan bawakan anda kisah-kisah daripada Genting Highland. Jadi marilah kita terus sama-sama ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk kisah kali ini berkenaan dengan Genting Highland tadi siapa antara kita yang pernah pergi ke Genting Highland ni? Kan, jadi KSM sendiri pun adalah 2-3 kali pernah pergi kan, sebab agak jauh daripada Johor Bahru ni kan. Pernah lah pergi, jadi adalah pernah tengok pasal Amber Court lah, apa benda Genting First World kan. Waktu KSM pergi tu kan, suasana memang sejuk. Of course lah, Genting Highland memang sejuk, tapi dengan berkabus dia agak seram pun ada jugalah. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan kisah seram ni. Kisah ni berkisar di Amber Court Apartment. Baiklah, masa ni saya masih belajar lagi di KDU tau. Disebabkan saya ni belajar di kolej swasta, maka ramailah kosmate saya waktu ni terdiri daripada berlainan kaum. Of course, saya ni majoritinya dalam saya punya course yang ambil ni, majoriti dia adalah kaum Cina. Jadi kawan saya semuanya sekali lah, hampir-hampir kesemuanya semua berbangsa Cina tau. Dan selepas habis kelas terakhir pada tengah hari Jumaat tu, saya bersama dengan 3 lagi rakan saya bernama Jimmy, Theo dan Lee bercadang nak pergi bercuti lah konon-kononnya kan. Orang kata asyik terperap je kat rumah sewa pun tak boleh jadi juga. Mana boleh tahan kan dengan jiwa raga yang muda lagi waktu tu kan. Dan kebetulan pula pada hari Isnin yang akan datang ni, semua kelas dah kena batalkan tau, cancel kelas semua. Jadinya kami ni makin bersemangat lah, orang kata berkobar-kobar lah, orang kata nak plan holiday lah, nak berholiday, sangat-sangat healing kata dia kan. Jadi mulanya kita orang ni bercadang tau, nak terus bertolak ke destinasi kita orang bercuti ni lah, percutian pada petang Jumaat tu juga. Namun disebabkan salah seorang daripada kawan saya, iaitu Jimmy, dia ada hal dan terpaksa balik pulang sebentar lah ke rumah keluarga dia yang ada dekat area Selangor gitu. Makanya percutian kita orang ni kena tangguhkan lah juga. Jadi daripada hari Jumaat tu kita orang tangguhkan, jadi pergi ke hari Sabtu. Dan selepas semuanya membutanya pada hari Jumaat tu, pada hari Sabtu tepat pukul 12 tengah hari, dengan muka yang masing-masing masih terpalit dengan air basi waktu tu, kita orang pun mulalah berbincang destinasi tempat percutian ke mana kita nak pergi. Sebab sejak semalam masing-masing dah saling berpesan tau, agar kita orang ni masing-masing kena contribute idea mana kita nak pergi berjalan tau. Jadinya akhirnya setelah 10 minit berbincang dan menjeling dompet masing-masing, waktu tu ialah student kan, dompet ataupun duitnya bukan banyak sangat, yang tak berapa tebal kata dia kan, maka kami semua memilih untuk bercuti di pusat peranginan yang terkenal dekat Malaysia ni. Dan siapa tak tahu, of course lah, Genting Highland. Dan tak terlalu jauh daripada rumah sewa kita orang. Cuaca pun orang kata ala-ala macam dekat Paris gitu kan, dingin, sejuk kan. Ada taman tema lagi.
Bolehlah orang kata usah-usah awet-awet kata dia kan. Dan ini semua adalah senarai yang terbaik untuk jiwa muda ataupun jiwa raga kami yang masih muda ni kan. Dan selesai mandi dan packing-packing baju, dengan senang hatinya lah kita orang pun dah bersedia untuk nak pergi bercuti. Let's go kata dia kan. So masing-masing pun dengan gelak ketawa, dengan perasaan yang gembira kan, dengan bersiul-siul gitu yang macam tu lah, mood bercuti pun sudah mari kata dia. Jadi sebelum tu kita orang singgahlah kejap untuk makan tengah hari, yang beli belah jap, beli jajan dekat 7-Eleven kan. So perjalanan kita orang ni, kita orang menaiki sebuah Daihatsu Charade yang sangat santai dan perlahan sangat. Walaupun hakikatnya yang sebenarnya adalah disebabkan kereta milik Lee ni boleh tahan lah uzur dia. Memang kita buruk lah kata dia kan. Dan pendakian terasa sangat-sangat menyeksakan tau. Kelajuan mendaki ni laju sedikit saja daripada kelajuan lori tau. Memang sadis. Dan Honda Peta pun relax je boleh potong kita orang masa tu tau. Terasa sangat terhina sekali rasanya. Dan lebih mengguriskan hati apabila ada awek yang memuncing motor tersenyum sinis memandang kami. Kan, aduh, kita orang memang rasa sangat tercabar tu kan. Rasa menyesal pula kan. Orang kata tak naik kereta kabel je kan. Dan sampai sekarang saya masih lagi tak dapat lupakan senyuman sinis awek motor tu pada kita orang waktu tu kan. Diorang gelakkan kita orang waktu tu lah. Dan setiap kali kereta kita orang dipintas oleh motor kapcai, kami secara berjemaah akan memaki hamun sili ni kan, tanpa belas kasihan Dan sesekali kepala dia ni akan diketuk dengan penggaru belakang oleh Jimmy, kawan kita orang jugalah. Perjalanan kami penuh dengan gelak ketawa lah. Memanglah happy sangat kan nak berjalan kan. Dan gelak-gelak kita orang ni memang orang kata gelak tak ingat dunia lah. Dan lebih kurang hampir pukul 5 petang waktu tu kami tiba lah di puncak Genting Highland. Suasana memang cantik lah, dengan kabus tu tebal. Pukul petang-petang memang cantik. Dan kelihatan sangat ramai manusia tau kat situ kan. Tempat percutian mana tak ramai ni kan. Jadi bila ditanyakan tentang bilik kosong dekat First World Hotel, jawapan dia orang apa tau? Penuh. Allahu Akbar. Katanya rosak plan kita orang waktu tu kan. Takkanlah nak lepak-lepak kejap lepas tu turun bawah balik kan. Aduh, macam tak best pula. Rupa-rupanya ada plan B yang budak-budak Cina ataupun kawan-kawan saya ni dah sembang-sembang ataupun dah plan daripada awal lagi. Tapi dia orang sembang-sembang dalam bahasa Cina lah. Manalah saya ni nak faham kan. Plan B tu adalah menyewa homestay ataupun apartment yang terletak dekat bawah sikit daripada First World Hotel ni tau. Jimmy cerita yang keluarga dia ni pernah hampir-hampir menyewa dekat homestay tersebut, tapi tak jadilah dulu kan. Mereka sekeluarga akhirnya menyewa dekat bilik di Hotel Seri Malaysia macam tu, yang terletak jauh lagi ke bawah kan daripada puncak Genting ni. Jadi tanpa melengahkan masa, kita orang pun terus bergerak turun menuju ke arah apartmen tersebut lah. Daripada puncak Genting ni mengambil masa lebih kurang dalam 10 minit gitu nak sampai ke Amber Court apartmen ni lah. Jalan yang agak berliku-liku, agak teruk lagi lah, dan diburukkan lagi dengan cuaca yang agak berkabus tebal tau waktu tu akibat hujan awal petang tadi, dan merencatkan sedikit perjalanan kami lah dalam suasana yang berkabus tebal macam tu. Kita orang waktu tu hanya tengok signboard je, cari signboard yang membawa kami ke arah apartmen tu, dan gelak tawa sakan awal tadi tu terus lenyap bersama-sama dengan kabus di sekeliling kami waktu tu. Hanya ada sebuah kereta saja yang berselisih dengan kereta kami lah, tapi itu pun pemandu dia jeling tajam je kat kita orang macam tu tau. Dan kelihatan sebuah bangunan yang terletak di sebelah kiri. Kami terpaksa mendongak sedikit kerana kedudukan bangunan tu terletak lebih atas daripada aras jalan yang kita orang lalui. Tinggi bangunan tu tau, mungkin lebih kurang dalam 30 tingkat rasanya ada, berwarna putih, dan terdapat 2 buah menara ataupun bangunan lah yang bersambung di bahagian aras tanah macam tu. Dan bangunan tu adalah apartmen yang kita orang nak pergi lah ni kan. Sebaik keluar daripada kereta yang kita orang dah parking kat depan apartmen tu lah, kita orang pun pandang keliling ke seluruh sudut kawasan tu kan.
Tempat dia buruk babe. Memang usung begini, usang. Dan bangunan tu kelihatan sangat-sangat menyeramkan tau. Kerana cat putih dia terdapat kesan macam lelasan tu berserta dengan lumut-lumut yang berwarna merah. Seperti macam seakan-akan macam kesan darah terpecik lah konon-konon macam tu kan. Mungkin suasana yang sentiasa sejuk macam tu, yang lembab tu, menjadikan cat ni jadi macam tu agaknya. Dan saya langsung tak melihat seorang pun manusia ada dekat sekeliling kita orang tak waktu tu. Dihitung-hitung terdapat kira-kira dalam 10 biji kereta je kat situ, yang parking kat situ lah dan jauh berbeza dengan keriuhan waktu kita orang dekat First World Hotel tadi. Suasana kat sini sangat sunyi babe. Sesekali boleh terdengar bunyi sayup-sayup je, bunyi siulan angin macam tu. Lepas tu saya pun tanya, "Weh Jimmy, tempat apa sih kau bawa kita orang ni?" Soalan saya lah kan. Setelah hampir seminit kita orang dah terpaku waktu tu terdiam menengok keadaan sekeliling ni, saya pun keluar bersuara lah. Dan masing-masing waktu tu tengah melayan perasaan seram tau. "Tempat apa?" lu tanya. "Ini ada signboard mas, sendiri baca lah." Jawab Jimmy waktu tu kan. Dia macam paiseh jugalah kan. Memang lah aku baca, tapi tempat ni dah lah. Jom kita tanya ada homestay kosong ke tidak. Ajak Lee sambil dia pun dah mula melangkahkan kaki dia untuk menuju ke arah lobi apartmen ni tau. Di antara kita orang, dia yang paling orang kata hati kering lah si Lee ni kan. Lu orang apa tunggu lagi? Marilah, cepatlah. So saya, Jimmy dengan Tio pun jalan lah, hanya memandang kita orang pandang-pandang sambil telan air liur. Orang kata takut tak takut tengok bangunan macam tu, mau tak seramnya kan. So dekat lobi apartmen yang memang agak luas tu, tak ada langsung perabot tau. Hanya ada satu meja kecil yang dijadikan kaunter macam tu. Dan kesuraman ni sangat terasa bila kita orang berdiri dekat orang kata lobi tu tau. Dekat sebalik kaunter tu ada seorang apek dengan nyonya yang tua. So Lee dengan Jimmy pun terus pergi ke arah kaunter tu lah. Manakala saya dengan Tio ni orang kata berdiri je lah dekat tengah-tengah lobi tu kan. Dah macam patung lah kat situ kan. Dan memandangkan keadaan sekeliling dekat hujung lobi tu, kelihatan dua orang tengah menyapu lantai waktu tu. Saya pun pandangkan je lah kan apa dia tengah buat kan. So saya mengagak, itu adalah pastinya pekerja orang kata cleaner dekat apartmen ni lah agaknya kan. "Weh, satu malam 120 mah. Kalau 2 malam 240 lah. Mau lah?" So Lee pun toleh dan bertanya ke arah saya dengan Tio lah. "Okey lah, memang within budget kita orang lah kan." Orang kata budget pun bukan tebal sangat. Okey lah tu kan. Saya pun pandang lah si Tio, dan kita orang sama macam okey lah kot kan. Macam tu lah. So dengan membuat isyarat tangan, yang tak kisahlah, okey lah tu. So dengan harga yang macam tu, walaupun yang sebenarnya dalam hati waktu tu dah memang rasa tak sedap hati sangat tau, nak bermalam dekat apartmen ni. So saya langsung tak dapat rasakan positif vibe tau kat sini. Semasa tengah mengangkut beg daripada kereta ni, Lee berkata tau bahawa dekat sini banyak lagi homestay kosong tau, tapi dia siap boleh pilih lagi nak homestay tingkat berapa, kata dia tadi. Jadi Lee ni dia pilih homestay kat tingkat 4 tingkat 8, kerana dia kata tingkat 8 ni ada ong sikit mah, kata dia kan. So kita orang pun pergi ke lift, tekan lift ke tingkat 8. Lift ni memang jangan cerita lah, memang nampak sangat-sangat usang jugalah. So dan dah macam tak berjaga tau lift ni. Risau juga kita orang kalau tiba-tiba lift ni rosak, jenuh babe. Orang kata kalau terperangkap dalam lift ni kan, dah lah tempat macam ni, dah lah tak ada manusia kat sini kan, nak harapkan apek dengan hanti tu memang tak lah, kata dia kan. Dan ting, sampai pun lift kita orang ni dekat tingkat 8 tau. Sebaik saja terbuka pintu tu, bunyi lift tu lah, pintu lift terbuka macam tu lah kan. So nampak laluan koridor tu yang sedikit berkabus tau. Dan kita orang semua teragak-agak tau, nak keluar tak nak keluar, nak keluar tak nak keluar kan. Sebab dengan keadaan berkabus tu macam dalam filem seram je kan. So kita orang pun keluar lah. Terasa macam ada aura-aura tak baik je tau kat keliling kita orang waktu tu kan. Ketika berjalan melalui koridor ni untuk ke homestay kita orang tu lah, saya melihat hampir ke semua rumah ataupun pintu-pintu yang ada dekat koridor ni semua dimangga pada pintu masuk tau. Maksudnya dekat grill tu semua ada mangga lah. Maksudnya mudah kata, rumah tersebut ataupun rumah-rumah yang kita lalui ni semua kosong, tak ada penghuni langsung. Dan ketika menunggu untuk buka pintu tu lah, pintu homestay tu lah, saya sempat tahu menjeling ke arah rumah
yang bersebelahan dengan rumah kami ni, kedua-duanya tutup dimangga dengan rapi. Dan saya pun dah mula dah meneka-neka dalam hati ni kan, agaknya kita orang je kot dekat tingkat ni agaknya kan, dalam hati waktu tu kan. So homestay yang kita orang sewa ni agak selesa jugalah, besar, boleh dikatakan fully furnished segala perabot asas seperti sofa, katil, dapur, semua dah memang komplit dalam tu, siap. Dan selepas kita orang berehat-rehat, orang kata cicit sikit kan, seketika kita orang pun keluarlah semula untuk naik ke puncak Genting. Orang kata nak enjoy lah dekat puncak tu kan. Kita orang pun lepak-lepak, makan malam sambil meronda-ronda lah, main dekat indoor theme park. Memang seronok babe. Saya pernah pergi kan, memang best tempat dia. Dan lebih kurang pukul 10 malam kita orang pun balik semula, bertolak ke homestay kita orang tadi. Keadaan sekitar homestay ni, orang kata kalau dah malam dengan kabus dia dah semakin tebal daripada tadi, menjadikan perjalanan kita orang ni, orang kata lebih perlahan. Kerana Lee terpaksa lebih berhati-hati ketika memandu lah, sebab tak nampak jalan dia waktu tu. So mata saya ni dah berkali-kali tahu menjaling pandang kiri, pandang kanan kan, dalam keadaan jarak penglihatan yang agak terhad macam ni, menjadikan deria penglihatan kita ni lebih aktif tau, untuk scan keadaan sekitar kita. Kan. So tapi waktu tu kita orang masih boleh gelak ketawa lah, orang kata masih bergurau-gurau senda lagi kan. Dari kejauhan kelihatanlah apartmen tu sangat-sangat kabur lah, sebab dah dipenuhi dengan kabus kan. Dan semakin menghampiri bangunan apartmen tu, barulah jelas tau rupa bentuk dia. Ya Allah, kalau malam lagi nampak usang, lagi nampak menakutkan tau. Dan perasaan seram kembali mencuit hati saya waktu tu. Rasa macam dah masuk ke alam lain tau. Dalam kepala ni dah terbayang-bayang tau game-game seram yang pernah saya mainkan dekat komputer. Dan saya rasa tempat ni dah layak dibuat sebagai set penggambaran filem, kata dia. Mungkin bertajuk Hantu Kak Limah Pergi Genting. So bila kita orang berempat berdiri tau dekat kawasan parking tu dan melihat seluruh bangunan apartmen ni, boleh dikira dengan jari tau. Kita orang pandang ke atas tu, hanya beberapa buah rumah sahaja yang ada lampu ataupun yang masih menyala dengan lampu. Itu menandakan tak ramai penghuni yang tinggal kat sini. So di tingkat yang kami sewa ni, ataupun tingkat 8 tadi, hanya satu biji rumah yang menyala, iaitu rumah yang kita orang sewa tu lah. Dan tingkat di atas kami semuanya gelap, sampai ke tingkat 30 ke atas semuanya gelap. Dan bermula daripada 2 tingkat ke bawah daripada kami, barulah ada rumah-rumah sedikit je yang bercahaya. Dan kami dah mula-mula tahu, orang tadi kata tadi dah bergelak-gelaksakan sangat kan. Dan sekarang masing-masing semua dah terkedu lah. Telanai liu babe, kata dia kan. Sebab bangunan apartmen macam ni punya besar dengan tingginya, hanya ada beberapa buah saja yang ada penghuni. Tapi tak sampai beberapa saat lepas tu dah semua dah sambung gelap balik semula kan. Bila masing-masing mengusik-musik kan, gurau-gurau kan. Apa nak heran kan, kata dia kan, waktu tu masih muda, memang jiwa muda, kejap je kau rasa takut. Dan malam tu kita orang berjaga tau sehingga hampir jam 1 pagi macam tu. Orang kata layan TV lah, kita orang main daun teruk lah kan. Selalunya kalau malam minggu kita semua akan berjaga hingga ke pagi-pagi buta, awal pagi lah macam tu kan. Tapi kali ni pelik sikit tau, semuanya mengantuk awal. Mungkin penat kot sebab tadi dah pergi main-main dekat Genting sana kan. So sepanjang kita orang berjaga hingga pukul 1 pagi tu, sesekali terdengar seperti bunyi air kat sinki kat dapur ni dibuka. Kemudian di sinki masuk dalam bilik air pula. Dan bila kita orang cek balik, langsung tak ada bilik yang terbuka pun tau. Dan bunyi ni berulang 3 ataupun 4 kali tau pada malam tu. Dan akhirnya kita orang pun malas lah nak hiraukan benda tu kan, lantak lah kan. Dan membuat kesimpulan bahawa mungkin bunyi tu datang daripada rumah jiran. Walhal kita orang tahu jiran pun ada kan. Saya dah cakap tadi, rumah sebelah kanan, rumah sebelah kiri memang tak ada orang. Dalam floor kita orang ni, satu bilik, satu rumah ni je yang ada, iaitu rumah kita ni lah. So masa tu saya sedang, orang kata nak lelapkan mata tau, orang kata dah start ngantuk dan nak tidur lah saya pun terdengar tau bunyi selipar berjalan dekat luar koridor macam tu, kecepret ataupun bunyi selipar yang berjalan menyerit macam tu kan. Lebih kurang macam tu lah, 4 kali tau bunyi tu macam berjalan, macam ulang alik
ulang alik tau. Dan bila saya tengok Lee waktu tu, si Lee dah dah berdengkur dah kan. Saya pun malas lah nak layan kan. Mungkin tu orang kata cleaner apartment ke, bekerja security ke apa kan. Kan jadinya akhirnya saya pun tertidur lah. Yelah pagi tu saya bangun paling awal sekali. Benda yang pelik terjadi tau. Yang saya nampak adalah kasut ataupun selipar kita orang semuanya bertukar-tukar pasangan. Contohnya kasut sebelah kiri saya dipasangkan dengan kasut sebelah kanan Jimmy, dan slipper saya pula dipasangkan dengan slipper Tio. Macam tu lah. Saya susun semula balik semula dan terus lupakan hal ni je lah, macam tak ada apa-apa lah. Sampailah ke hari ni saya tak pasti tau sama ada tu hanya prank daripada kawan-kawan saya ataupun sebenarnya ada sesuatu yang mengganggu tau. Dan yang mungkin saja diorang kawan-kawan saya ni nak bergurau-gurau kan lah. Jadi okey, seram lah, maksudnya saya jadi seram lah begitu. Dan pada siang hari kedua pula, aktiviti kita orang ni dipenuhi dengan orang kata gurau, senda, bercanda gitulah dekat outdoor theme park tu kan. Bermula daripada waktu tengah hari sampailah waktu hampir ke senja. Woi, memang puas weh, berapa lama kat sana kan. Dan bila kami pulang ke apartmen semula, seperti hari sebelumnya, tetap tak banyak kereta tau yang diparking kat parking tu. Malahan parking tu makin kurang orang tau. Mungkin ada yang dah check out agaknya, sebab suasana lobi tu tetap suram je dan tak ada manusia pun kelihatan. Dan malam kedua ni terlalu banyak gangguan yang membuatkan saya bertahun-tahun agak fobia tau bila nak bermalam dekat mana-mana hotel ataupun homestay. Bermula daripada jam 9 malam bunyi air kat sinki ni buka ni dah mula kedengaran tau. Bunyi air ni dibuka laju tau, hampir lebih kurang dalam seminit tau macam tu. Dan kemudian ditutup balik semula tau. Dan tak beberapa lama kemudian air sinki ni dibuka lagi. Dan mula kita orang rasa macam benda ni macam annoying juga tau. Tapi lama-lama bila dah terbiasa macam tu, bunyi dah macam tak berapa perasan sangat bunyi tu. Yalah waktu tu pun saya, Lee dengan Jimmy tengah melayan TV tau. Ada movie yang agak menarik juga ditayangkan malam tu tau. Manakala Tio tengah bergayut dengan awek dia dekat luar balkoni kan. Sudahlah cuaca sejuk, berangin-angin pula kat luar, dia boleh selamba je bergayut dengan orang kata dengan baju singlet dia, dengan seluar pendek, seluar tidur dia kat luar. Memang tahan sejuk betul mamat ni, kata dia kan. Kemudian Tio masuk tau secara tiba-tiba dengan muka macam terkejut, kelat dengan pucat lah muka dia, nampak kan. Dia terus cakap-cakap dengan Lee dengan Jimmy dalam bahasa Cina lah. Dan waktu tu saya memanglah sepatah haram pun tak faham. Daripada riak muka memang nampak macam serius sangat tau masalah dia. Apa benda lah masalah dia kan. So saya pun tanya, awek kau minta putus ke apa? Dan saya buat telahan sendiri je kan. Cakap dalam bahasa Malaysia lah, aku tak faham lah, aku pun nak tahu juga apa masalah ni. So laung saya daripada tempat pembaringan saya ni ke atas sofa waktu tu. Dan seorang ni jawab, Tio ni kata tadi dia nampak Lee, lu cerita lah sama dia. Arah Jimmy kepada Lee tau. Dan Jimmy kelihatan tak agak-agak nak cerita pada tu. Dan mereka semua mula duduk berkerumun dekat sofa ni lah. Dan saya pun mengubah posisi lah. Daripada saya baring tadi, saya pun duduk lah. Sesekali saya terperasan tau, ataupun mereka diorang ni menjeling-jeling tau ke arah balkoni yang pintu dia masih terbuka luas tau. Dan Lee pun mulakan cerita. Tadi Tio nampak itu ghost lah. Perlahan saja Lee bisik kat telinga saya tau macam tu. Dan ketika dia menyebut perkataan ghost tu, saya, kau biar betul Tio, kau salah tengok kot, terip mata je tu. Saya ni orang kata nak berhusnuzon lah, cuba menyangkal apa yang dia kata kan. Mungkin sekadar orang kata nak sedapkan hati saya sendiri kot tu kan, yang dah start mula rasa berdebar tu kan, dah rasa takut lah. Betul tadi masa I tengah cakap phone, I nampak ada shadow melintas agak laju mata itu shadow bentuk macam human body macam tu. Then I rasa macam ada kain ada satu kain sapu muka I tau, seperti lambut pun maybe lah macam tu. Dan I terus lari masuk dalam dan terang dia panjang lebar terus menerangkan apa yang dia rasa tadi. Kelat dan pucat masih kelihatan jelas dekat muka wajah dia lagi Dan di waktu itu saya dapat rasakan muka saya pula yang dah start rasa macam dah pucatnya tu kan. Memang seram weh. Lepas tutup pintu balkoni tu, kita orang ramai-ramai terus sambung tengok TV sajalah. Si Tio sesekali duk tekan-tekan skrin handphone dia tau. Mesti duk ber-SMS dengan awek dia lagi itulah agaknya. Takut lah tu kan nak bergaya seorang-seorang kan. Jadinya dia pun duduk join kita orang sekali sambil mesej-mesej dengan awek dia lah. Dan sekali lagi bunyi air pipe tu bunyi lagi.
Terus menerus tau kali ni. Dan ketika itu jam menghampiri pukul 12.30 malam tau. Dan kedengaran bunyi macam orang berjalan-jalan tau, memakai kasut macam kasut budak askar ni. Bunyi kasut bunyi orang berkawat tu kan, macam kasut tapak keras macam tu lah. Dia berjalan dekat keliling rumah. Kejap bunyi tu datang daripada atas rumah, daripada rumah atas, kemudian daripada rumah bawah, kemudian daripada kiri, kemudian daripada rumah belah kanan. Dan akhir sekali dia berjalan dekat depan koridor rumah kita orang tau. Disebabkan movie yang kita orang tengah tengok ni tengah orang kata duk climax dia kan, so kita orang semua buat tak layan je lah benda tu kan. Layan movie lagi best kan waktu tu. Sebaik saja movie kita orang tengok ni tamat, kita orang pun perlahankan volume TV. Bunyi volume TV tu diperlahankan lah. Kedengaran suara budak-budak macam tengah bercakap-cakap daripada luar rumah, iaitu dekat koridor tu tau. Suara tu jelas kedengaran tau, macam ada dua orang budak tengah bersembang rancak macam tu lah. Tapi butir kata dia orang ni tak dapat ditangkap oleh kami. Kita orang pun ramai-ramai lah pergi dekat pintu tu kan, cuba pasang telinga, letak telinga dekat pintu tu kan, nak dengar, nak cuba nak faham apa benda yang dia orang disembangkan kan. Namun kita orang tetap tak dapat tangkap apa yang disembangkan tau. Dan waktu tu kita orang semua setuju tau, nak buka pintu, nak check tau. Bila kita orang pegang tombol pintu tu kan, bunyi bercakap tu terus, senyap terus tau. Sebaik saja pintu kita orang buka, langsung tak ada siapa-siapa pun kat luar waktu tu. Dan kita orang pun jenguk lah kepala, tengok kat luar, seram babe. Sebab berkabus-kabus dekat hallway tu ataupun dekat koridor kat depan ni kan, berkabus je. Ya Allah, memang seram sangat. Dan sunyi sepi kat situ waktu. Ya Allah, kita orang pun masuk ke dalam lah dan lepak balik kat sofa tu sambil melakukan aktiviti masing-masing. Dan tak sampai 5 minit lepas tu suara budak-budak bersembang tadi tu kembali kedengaran tau. Dan kali ni siap dengan gelak ketawa dia orang lah. Ya, suara budak-budak ketawa dengan seronok betul nampaknya kan. Seronok betul budak-budak tu kan. Dan kali ni kita orang cadangnya nak buat surprise lah. Orang kata buka pintu laju, mesti dia orang tak sempadan lagi agaknya kan. Jadi kita orang berdiri pelan-pelan berjalan pergi kat pintu tu, berdiri belakang pintu dengan sangat jelas bunyi ketawa budak-budak tu memang macam betul-betul dia orang ni ada dekat belakang ataupun sebalik pintu tu je. Jadi tanpa melengah masa Sili terus buka pintu tu kan, tapi langsung tak ada siapa-siapa pun kat luar. Dan suara budak tu hilang macam tu je, terus berhenti, hilang. Hanya kita orang rasa macam hembusan lembut angin je menerpa ke muka kita orang waktu tu kan. Waktu tu dah bulu roma semua dah start naik lah. Kita orang semua walaupun dah macam tu kan, masih lagi kita orang keluar daripada bilik terus menyiasat apa benda yang ada kat luar ni. Saya dengan Lee keluar pergi ke sebelah kiri koridor ni, dan si Jimmy dengan Tio ni pergi ke belah kanan, arah belah kanan lah So bila kita orang dah tengok apa semua, tak ada pun budak yang kelihatan tau dekat rumah-rumah jiran tau. Sebab rumah-rumah jiran ni masing-masing kita orang tengok dengan mangga padlock lagi kat luar ni kan. Tak logik lah sebenarnya kalau ada budak-budak kecil yang main dekat tingkat ni yang langsung tak ada penghuni. Dan kita orang semua pun masuk balik ke dalam bilik tau. So dalam rumah semua dah terdiam dah, sibuk dan terdiam, memang tak cakap apa dah. Masing-masing faham tau sebenarnya ada sesuatu yang tengah terjadi, cuma masing-masing waktu tu tak nak tegur tau. Dan orang kata tak nak sembang, tak nak tegur pasal perkara tu lah. Dan bila kita tengok jam waktu tu dah pukul 1 pagi dah ni So perut masing-masing waktu tu dah lapar. So saya dengan si Tio pun volunteer lah nak masak mi segera kat dapur kan. So manakala si Jimmy dengan Lee ni terus main daun teruk lah kat depan TV tadi kan. So saya pun mengangkat, orang kata dah siap masak tu semua kan, saya angkat benda tu, mi tu, hidangkanlah mi segera yang saya masak ni dekat meja hadapan TV tu. Dan ketika saya nak berpatah balik ke arah ruang dapur tadi untuk ambil air minuman, saya nampak Tio waktu tu yang sama-sama dengan saya tengah buat mi tadi keras membantu macam tu macam terkejung macam tu kan, sambil memandang ke arah bilik tidur. Dan mata si Tio waktu tu sedikit terbeliak tau, dengan tangan dia macam dah menggigil-gigil gitu kan. Bilik tidur tu kita orang tak buka lampu waktu tu, jadi ruangan dia macam kita nampak sebab sama-sama je lah daripada lampu dekat ruang tamu ni tau. Tio, oi Tio, dia menjerit tau, kerana macam pelik lah tengok kenapa pula lah dia ni tiba-tiba diam membantu macam tu je kan. Tio, kau apa hal tiba-tiba terus diam. Tiba-tiba si Tio ni terus tunduk tau macam tu, dia terus tekuk muka dia macam tu. Nafas dia kedengar waktu tu macam dah laju tau.
dengan pantas dada dia pun saya nampak dia macam berombak macam tu. Dan saya cakap, kau ni apa hal ni Tio? Saya ulang lagi soalan ni setelah Tio langsung tak balas-balas apa yang saya tanya tadi Don. Saya dapat rasakan seperti Tio ni nampak sesuatu agaknya yang tak sepatutnya dia lihat. Dan Jimmy dengan Lee juga dah datang lah untuk membantu orang kata nak tenangkan si Tio ni. Kau nampak apa Tio? I nampak ada perempuan ni, rambut sangat panjang tutup muka, ada di dalam bilik sana. Ujar Tio tergagap-gagap pada waktu tu. Dan Lee bergerak sedikit ke hadapan untuk memandang ke arah dalam bilik tersebut. Dan kepalanya bergeraklah ke kiri ke kanan, cuba menghadap ke seluruh ruangan bilik tu kan. Kemudian Lee dia tarik tangan saya. Meh sini, tengok sekali, kata dia kan. Saya rasa macam nak pengsan waktu tu sebab kena paksa lah kan. Tapi saya langsung tak nampak ada sebarang apa-apa pun lah kat waktu tu. Dan Tio, cuba lu tengok ada lagi tak? Lee pun arahkan Tio untuk suruh tengok, cek lagi sekali kan. Waktu tu Tio dah macam teragak-agak lah nak tengok ke tak nak tengok kan. Melalui celahan jari je dia tengok macam tu kan. Macam tu lah konon-konon kan. Dia pun tengok. Tiba-tiba suara Tio kedengaran. Dia ada lagi mah. Itu tandanya perempuan itu masih ada situ. Dia cakap macam tu. Dia segera memusingkan badan kerana takut dah nak tengok. Dia pandang ke tempat lain macam tu lah. Dan segera saya dengan Lee terus menarik Tio pergi daripada, orang kata daripada dapur tu, tarik dia pergi ke ruangan sofa dekat ruang tamu tu lah. Dan semua kita orang ni duduk rapat-rapat waktu tu kan. Jom teman Wah buka semua lampu lah. Dia ajak saya pergi, dia untuk buka lampu lah, temankan dia kan. Memang selalunya macam tu. Lee mesti ajak saya. Tu saya lainkan je lah hati kering dia tu kan. Hampir sepanjang malam kita orang diganggu tau dengan bunyi-bunyi mistik berselang-seli tau. Lepas bunyi orang berjalan, bunyi budak-budak bercakap pula. Lepas tu bunyi air kat sinki. Lepas tu kan bunyi orang berjalan tu macam selipar diseret lagi kan. Lepas pukul 3 pagi bermulalah bunyi bising orang buka dan tutup pintu tau. Bunyinya macam ramai sangat orang duduk dekat apartmen ni tau. Kejap bunyi dekat apartmen sebelah, kejap dekat sebelah, kejap dekat atas. Tidak, mungkin orang baru balik daripada kasino lah agaknya kan. Dan kita orang semua berjanji untuk langsung tak mau tidur sepanjang malam ni lah. Bukan tak ada cadangan untuk kami terus check out je sekarang ni, tapi bila nak memikirkan kena nak lalu koridor yang angker dekat depan ni, kita orang semua orang kata tak jadi lah. Lagi satu masalah dia nak turun melalui lift yang usang tu kan. So kita orang fikir tak payahlah, kita orang batalkan saja cadangan nak check out awal ni kan. Jadinya malam tu aktiviti kita orang ni hanya tengok TV dengan main daun teruk je lah sepanjang malam. Dan kadang-kadang kita orang cuba tau, orang kata buat-buat lawak bodoh untuk nak orang kata nak sedap-sedapkan hati lah macam tu kan. Nasib baik jiwa dan raga si Tio ni agak kental lah, walaupun dah 2 kali dia diganggu dengan benda tu tau. Dan lebih kurang pukul 4 pagi macam tu bunyi baru pula yang kedengaran tau, iaitu bunyi kad shuffle. Macam orang shuffle kad tu kan, daripada arah bilik yang Tio nampak lembaga tu tau. Dia sebenarnya sekarang ni dah meniru apa yang kita orang tengah buat tau. Dan kadang-kadang saya rasa macam geram juga pun ada kan, nak je ajak dia main sekali kan. Dan akhirnya pukul 7 pagi kita orang pun sebulat suara setuju untuk biarkan Lee dengan Tio ni tidur sebagai recharge semula tenaga dia orang lah, untuk nak nantikan dia orang nak memandu nanti kan. So saya dengan Jimmy waktu tu terus berjaga, walaupun waktu tu kepala dah mula sakit-sakit kan, dah sebab tak cukup tidur lah. Dan lebih kurang pukul 10.30 pagi waktu tu, dengan langsung tak mandi kita orang ni, kita orang pun terus check out. Semasa kita orang nak check out ni, Apek dengan Nyonya yang berada dekat kaunter ni langsung tak cakap apa-apa tau. Dia orang ni macam langsung tak ada perasaan dah macam tu kan. Kita orang juga dah tak berminat lah untuk nak menceritakan apa yang terjadi malam tadi. Mungkin juga mereka ni dah lali tau dengan gangguan-gangguan yang berada ataupun yang terjadi dekat apartmen ni. Semasa dekat parking hanya tinggal beberapa buah kenderaan saja yang ada kat situ tau. Langsung tidak menggambarkan suasana meriah macam awal tadilah, seperti ramai penghuni. Sebab kan kita dengar pukul berapa tadi, ada orang macam ramai sangat buka pintu masuk rumah lah, semua macam tu lah, macam meriah sangat. Tapi bila tengok dekat parking ni, tak ada pula kereta kan. Jadi kita orang pun pulang dengan 1001 pengalaman yang tak mampu kita orang lupakan. Dan kabarnya sekarang, iaitu pada tahun 2019 ni, apartmen tu dah dihuni oleh ramai pendatang asing tau.
Melalui carian di laman web tempatan hotel, masih terdapat lagi orang kata homestay yang masih boleh disewa dekat situ. Siapa berani? Jomlah kita sewa kan. Amber Court Apartment. Berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Harap anda semua enjoy dengan kisah-kisah begini. Kalau anda minat, bolehlah orang kata subscribe di channel ni ya. Okey, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang sudi dah subscribe ke channel Kisah Seram Malaysia ni, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang sub, like dan sharekan video ni kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, dan agar saya terus lebih berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.